Bab berhubung dengan menghantar pengintip. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW menghantar Busaisah sebagai pengintip untuk melihat apa yang dilakukan oleh rombongan Abi Sufyan. Bab berhubung dengan Ibn Sabil, boleh makan buah tamar dan minum susu jika dia lalu dekat binatang ataupun pokok tamar. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu datang kepada binatang ternakan atau sampai kepada binatang ternakan, sekiranya binatang ternakan itu ada tuannya, dia hendaklah meminta izin. Kalau dia izinkan, bolehlah diperah susunya dan minum. Dan jika tidak ada tuannya, dia hendaklah mengeraskan suaranya 3 kali. Tanyalah, tanya, ada tuan kau? Tak ada tuan kau? Begitulah 3 kali. Kalau tuannya menjawab, maka mintalah izin. Kalau tidak ada, falyahtalib, dia hendaklah memerah susu dan minum, tapi jangan bawa pergi buat bekal, sekadar minum gitulah. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abbad bin Shurahbil, katanya pernah saya mengalami kelaparan. Saya pun masuk ke dalam satu kebun, salah satu kebun di Madinah. Saya pun melur, lu, Kelantan kata lu, fafaraktu sumbulan ni lu, pegang lu, biar lu, tak apa-apa lah. Biar lu biji gandum ke, padi ke, apa ke. Fa'akaltu, lepas tu saya makan dan bawa pula, ambil pula bubuh dalam kain saya. Tiba-tiba tuan dia mari, dipukulnya saya, dan dia mengambil kain saya. Saya pun pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata, tak ajar kalau dia jahil, tak boleh makan kalau lapar. Maknanya inilah jadinya, begitulah. Dan Nabi SAW suruh, lalu dia mengembalikan kepada saya pakaian saya, kain saya. Faradda alayya thawbi, bukan faradda ala thawbi, alayya. Dia mengembalikan kain saya kepada saya dan memberikan kepada saya wasqan, satu wasak atau setengah wasak makanan. Satu wasak tu 60 gantan. Jadi kalau setengahnya 30 lah, 30 gantan. Dengan sanad satu lagi, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abbad bin Shurahbil lagi. Dia ni salah seorang daripada kami, iaitu Bani Ghubar. Sama dengan hadis, makna hadis yang tersebut sebelum ini. Jadi hadis yang dikemukakan dengan sanad ni dari segi maknanya sama dengan sebelum tadi. Makna dia, bukan lafaz dia. Ini bab orang yang berkata boleh makan buah yang gugur. Boleh makan buah yang gugur. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada
Rafi' bin Amr Al-Ghifari, katanya, ketika saya budak-budak, saya membaling buah tamar atas pokok orang-orang Ansar. Maka saya dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, wahai budak, bapa pekong buah ke rumah orang ya. Bapa yang kita kata redah buah ke rumah orang. Dia kata, saya nak makan. Saya makan. Yang ini bukan redah sajalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan baling, jangan pekong, jangan redah buah kurma. Makanlah hak mana jatuh, hak mana gugur di bawah pokok. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya seraya baginda mendoakan, Allahumma ashbi' batnahu, ya Allah kenyangkan perutnya, ya Allah ashbi'. dalam kitab kita ni dia tulis alih saja. Itu mengelirukan, sebenarnya salah cetak lah. Sepatutnya atas alih tu ada hamzah ashmi', baru tidak jadi keliru. Kalau tidak mungkin orang baca ismi' jadi tak betul. Ashbi' batnah. Bab tentang orang yang berkata jangan perah susu, atau tidak boleh perah susu. Imam Abu Daud dengan sanadnya beriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang memerah susu orang lain, susu binatang ternakan orang lain tanpa izinnya. Sukakah kamu bilik lotting, kita kata lotting, masyrubah lotting rumah bahagian atas, kamu didatangi, mana dinaiki, lalu dipecahkan peti tempat simpanan barang dia, dan diambil makanannya. Binatang-binatang ternakan mereka lah yang menyimpan, ambing-ambing binatang ternakan mereka lah yang menyimpan makanan mereka. Ambing, yang ni labu susu binatang ternakan mereka lah yang simpan makanan mereka tu. Jadi kalau kita pergi ambil, tak tu kalu kak, tuan mari saja. Oleh itu, janganlah sekali-kali seseorang memerah susu binatang ternakan orang lain melainkan dengan izinnya. Ini bab tentang kepatuhan, ketaatan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan kata-kata Ibnu Jurayj. Dia sebut firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan pemimpin di kalangan kamu. Abdullah bin Qais bin Adi telah dihantar oleh Nabi SAW memimpin satu pasukan tentera. Abdullah bin Qais bin Adi itu jadi mubtada, jumlah ba'athahun Nabi itu jadi khabar. Akhbaranihi Ya'la an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Sedangkan sanad di atas tu tak lengkap. Sanad di atas tu pergi setakat Ibnu Jurayj. Jadi Ibnu Jurayj tu dia
ambil daripada siapa cerita ni, siapa royak ni. Tu Ibnu Jurayj kata akhbaranihi Ya'la. Jadi sanad tu disebut kemudian. Ada kalanya begini, dalam kitab hadis ni sanad disebut kemudian. Ada kalanya disebut kemudian semua sekali. Ada kalanya sebut mula-mula tu semua sekali. Ada kalanya sebut sikit, bahagian awal, bahagian kemudian tu disebut kemudian. Jadi akhbaranihi tu, saya tu, Ya'la menceritakan kepada saya tu, meriwayatkan kepada saya tu, itu kata Ibnu Jurayj. Ya'la ambil daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas. Jadi hak kata baca ayat dan raya Abdullah bin Qais begini-gini tu Abdullah bin Abbas lah. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengantar satu pasukan tentera dan melantik seorang lelaki untuk menjadi amir kepada mereka, dan baginda menyuruh mereka supaya dengar perintah dan patuh kepadanya, dengar perintahnya dan patuh kepadanya. Tiba-tiba ketua saat ini nyalakan api dan menyuruh mereka supaya lompat ke dalam api itu. Maka satu golongan tak boleh masuk. Mereka kata, kita kan lari daripada api lah, apa nak masuk dalam api pula. Sementara satu golongan yang lain nak masuk, nak lompat. Akhirnya cerita itu sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, kalau mereka masuk ke dalam api itu, lompat dalam api itu, nescaya mereka akan terus berada di dalamnya. Dan Nabi SAW bersabda, tiada ketaatan dalam melakukan maksiat kepada Allah. Ketaatan hanya ada dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, dengar dan patuh itu menjadi tanggungjawab orang Islam, sama ada dalam perkara yang disukainya atau tidak, selagi ia tidak diperintah melakukan sesuatu maksiat. Apabila ia disuruh atau diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi dengar, tiada lagi patuh. Mana tidak boleh lagi dengar dan tidak boleh lagi patuh kepada pemimpin. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Uqbah bin Malik. Dia ni dalam kumpulan, ada mutulah juga kumpulan Bishr bin Asim itu juga. Kata dia, Nabi SAW pernah menghantar satu pasukan tentera. Saya berikan kepada seorang lelaki sebilah pedang sebagai senjatanya. Bila dia balik, dia raya, dia kata, kalaulah kamu tengok bagaimana Nabi SAW mencela kami, dia kata, tak bolehkah? A'ajiztum, lemahkah kamu? Mana tak bolehkah? Kalau kita bahasa Kelantan kan, tak bolehkah? Bila aku hantar seseorang daripada kamu, lepas tu dia tidak buat kerja dengan baik, tidak menjalankan perintahku dengan baik, tak bolehkah kamu tukar orang lainnya? Hak boleh buat kerja, hak boleh menyempurnakan apa yang aku suruh tu, tak bolehkah? Nabi kata, kata kita tengok semula. Tengok semula. Ini masih lagi dalam bab perang ni, bab jihad. Bila kata perang, maka dia kena ada juga pengintip. Dia kena ada juga pengintip. Orang kata spy, kena ada. Balik mana-mana, balik musuh pun dia ada juga. Jadi orang Islam
pun Nabi SAW melalui amalan dia dan perintah dia dalam sekian banyak hadis memang ada suruh adakan, sediakan pengintip itu. Tak boleh pakai buat bodoh gitu, tak boleh. Nak pergi, tak boleh, kena tahu dulu hak nak lawan dengan kita tu setara mana, persiapan dia, kalau bilangannya seramai mana, senjata dia dengan kenderaan dia dengan kapal, kenalah kita tahu, barulah boleh kita bersedia. Tidak boleh pergi orang kata bodoh gitu, tak boleh. Itu orang panggil mendedahkan diri kepada bahaya. Nyawa akan terancam dengan cara begitu. Dan Nabi SAW hantar seorang sahabat dia namanya Busaisah. Berhubung dengan nama ni ada khilaf. Ada yang kata Bas-Bas, nama dia Bas-Bas. Ada yang kata Busaisah. Dia hantar seorang. Sebelum pada ni kita jumpa dah kan Nabi SAW tak kena jalan seorang, bermusafir seorang. Sedangkan sini dia hantar pula, mana jika perlu, boleh seorang pun boleh. Misalnya dalam urusan yang amat sulit, dia hantarlah ni pengintip dia. Pengintip ni hak sesuainya, tidaklah hak sehung seperti Sayyidina Abu Bakar tu kena belaka, Umar tu nya kena, Abu Sufyan pun kena. Mungkin lawan ni siapa dia? Buat kafir Quraisy. Cerita ni ceritanya mengikut setengah-setengah ulama ni sebelum perang Badar. Nabi sudah buat persiapan itu. Jadi tak boleh lah atas hak kenal. Ni orang hak tak kenal, orang tak tahu dia orang biasa nampak. Orang biasa je. Barulah jadi kerja. Kalau tidak kena pegang bunuh lah tu pula. Muka tahu sahabat Nabi waktu busai kau gapo kau tak kenalah caranya. Sebab tu kita tengok Busaisah tak aja dengar. Orang tidak seru dari segi jawatan besar, sebab bukan khalifah kau, bukan gubernur kau, bukan apa dah. Tapi di tempat masing-masing buat kerja untuk agama. Busaisah ainan. Ain dalam bahasa Arab banyak maknanya. Salah satunya ialah pengintip. Sebab pengintip ni paling banyak dia guna mata. Itu paling banyak. Jadi kalau nak mengintip pakai telinga hak buta tak boleh. Dia kena mata tu kena ada. Mulut tu tak ada banyak. Senyap. Tak tahu buat bodoh je kata. Tapi mata tu liar, mata cegah. Sebab tu dia panggil mata. Orang kita pun panggil mata juga. Polis tu mata dalam bahasa Allah ni orang guna juga kan, tapi kurang. Kalau polis rahsia tu orang panggil mata-mata gelap. Mata-mata gelap. Jadi Busaisah ni Rasulullah SAW hantar dia sebagai ainan, sebagai pengintip lah kita panggil, sebagai spy, untuk lihat, tengok. Tak perlu campur, tak perlu kecek, tak perlu dia tengok. Gapo dia buat. Gapo dia rombongan Abu Sufyan buat. Kita kata kafir Quraisy tu biasalah duduk pergi mari daripada Mekah ke Syam ke Yaman, pergi mari duduk untuk berniaga. Kat orang yang ada rancangan perang ni, dia tidak pergi mari bawa gandum jagung saja. Bahkan kira-kiranya dia akan carilah juga senjata. Hak tu nak tengoknya. Dia akan cari senjata kau gapo-gapo kau, bekal ke persiapan dan macam-macam lah, kena dia suruh tengok lah. Itulah yang dilakukan oleh Busaisah. Cuba tengok bawah tu. Busaisah
Musaghharan, Busaisah gitulah. Khilaf dalam menulis nama dia. Hafiz dalam Isabah kata Busaisah bin Amr bin Tha'labah bin Jarasah. Ada juga orang panggil Bas. Ini pendapat Ibnu Ishaq dan lain-lain. Ittifaq ulama mengatakan dia ikut serta dalam perang Badar. Ahli Badar juga dia ni orang hebatlah kedudukannya di sisi agama. Di dalam Sahih Muslim ada juga sebut nama dia ni. Ada juga sebut nama dia. Riwayat daripada Anas, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar basbasah. Gitu pula nama. Basbasata ainan yanzuru ma sana'a airu Abi Sufyan. Gitulah. Jadi ada khilaf ulama tentang sebutan nama dia tu. Tak ada masalah lah tu. Tak ada masalah. Jadi ini termasuk dalam keperluan perang juga. Jadi bila nak perang, kena ada pengintip. Bukan semasa perang saja perlu. Tidak semasa perang pun Nabi SAW ada juga pasal pengintip. Pengintip. Ini termasuk dalam keperluan sesebuah kerajaan negara perlu kepada mana pun dalam dunia mana pun ada orang panggil special branch, SB, orang panggil spy, orang panggil pengintip dan sebagainya, tu ada mana-mana. Banyak sikit tu tak kira maksud tak kira, tapi ada. Setiap kerajaan, setiap negara ada. Dia ada satu bahagian khusus, bahagian keselamatan tu. Kalau tak ada hak ni, dikira tak sempurna lah. Tak sempurna. Dan benda ni telah dibuat oleh Nabi SAW sendiri. Lepas tu Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan boleh makan buah tamar, boleh minum susu. Kalau dia lalu dekat pokok tamar atau dekat binatang yang ada susu, dia boleh makan, boleh minum susu, walaupun tak ada tuai dia. Ni kalau orang perjalanan biasa pun gitu, apatah lagi kalau dalam perang. Dalam perang kemungkinan tu banyak sekali berlaku, habis bekal ke apa dia, jadi nak lagi mana. Jadi caranya begitulah. Caranya begitu. Berhubung dengan masalah ni, ada beberapa pendapat ulama. Setengah ulama kata ni hadis ni mansukh dengan hadis hak kemudian. Tadi kita baca dah juga, iaitu Nabi larang jangan sekali-kali perah susu binatang ternakan orang lain. Jangan ambil buah daripada pokok orang lain kecuali hak jatuh, hak gugur. Jadi dimasukkan dengan hak itu. Ada yang mengatakan ini dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat boleh, tapi boleh pun hanya sekadar yang diperlukan. Itulah yang disebutkan dalam hadis ni di hujung sekali, wala yahmil, jangan dia bawa bagi orang lain. Sekat makan kenyang situ je, sudah. Sebab itulah dalam qawaid fiqh ada sebut ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat menghalalkan benda-benda yang dilarang. Itu asalnya tak boleh orang dilarang lagi, tapi jadi boleh. Tidak mansuh lah, bagi dia tidak mansuh hadis. Boleh pakai, tapi dalam keadaan darurat.
Asal kaedah fiqh. Kaedah yang keduanya, ambil sini juga, inilah salah satu rujukannya kaedah fiqh tu, iaitu ad-darurah tataqaddaru biqadariha. Darurat itu hanya boleh kita ambil sekadar yang diperlukan sahaja, sekadar melepaskan darurat itu, sekadar tu. Jangan ambil buat harta pula, atau buat bawa jembel, buat gelak lain pun tak boleh lagu tu. Kena sekat perlu kenyang sudah. Itu maksud dua kaedah fiqh tadi. Kedua-duanya kaedah fiqh tu sumber dia ada dalam hadis ni. Dua. Pendapat yang ketiga iaitu pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Imam Ishaq bin Rahawai, dia mengatakan tidak darurat pun boleh. Ini kalau dalam perjalanan, seseorang tu dalam perjalanan, kalau sekiranya uruf adat setempat itu memang tak kisah benda-benda lagu ni, sebab dia pun kira dia pun mungkin mengalami juga keadaan itu. Jadi masing-masing membenarkan kepada orang yang lalu lalang, bukan ramah orang lalu lalang tu, di lembah-lembah, di lereng-lereng bukit, bukan tempat orang duduk, tempat orang lalu. Di situlah dilepah kambing, di situlah ada pokok dia. Jadi ambil tu sekadar hak perlu, mengikut uruf tak kisah. Dalam keadaan tu tak apa, boleh ambil walaupun tidak darurat, asalkan uruf menerimanya. Uruf maknanya adat. Adat ni orang panggil uruf lah. Islam terima juga adat ni. Bukan semua adat dia tak wui. Bukan semua adat dia tak wui. Setengah-setengah adat tu boleh dipakai, walaupun adat satu puak, satu bangsa mungkin berbeza daripada adat lain, tak kisah tu. Dia berubah lah mengikut keadaan. Jadi adat ni boleh masuk dalam banyak perkara lah, banyak perkara. Urusan hidup lah, urusan hidup dunia. Tak boleh ibadat tu masuk adat, kata tak boleh. Lepas tu urusan dunia lah. Supaya kita kata nak sewa rumah, ada setengah-setengah tempat tu dia ambil sewa rumah dulu baru duduk. Setengah-setengah tempat tu orang situ tu tak kisah, mana duduk dulu, hujung bulan tu baru bayar. Ada juga. Itu orang panggil mengikut uruf lah. Kalau di situ pakai gitu, terima, ikutlah. Naik kereta ada bayar dulu, ada bayar kemudian. Ni boleh, tak kisah benda-benda lagu ni, adat-adat ni. Benda tak apa, tak kisah. Sepuluh orang kita sampai gitu, baiwah buat jamuan kenduri kahwin, dia beri telur. Dia beri telur sebutir seorang. Gapo dia orang panggil sebagai, orang kita panggil Kelantan panggil sisa. Bila ni beri coklat, beri macam-macam. Ada tak apalah. Ni dia beri telur. Buat apa beri telur? Boleh dia ada maksud simbolik dia. Mungkin lebih simbolik, dengan maksud simbolik tu, dengan harapan jodoh ni akan dapat hasil lah telur tu. Bila ada telur barulah ada anak. Itu macam doa secara tidak langsung, macam doa secara simbolik. Tak kisah nak beri telur lah beri lah, tak apa tu tak apa. Supaya juga setengah-setengah tempat tu yang ngelak. Tahu ngelak, kalau dia panggil bahasa luar kita pun tak reti kot. Ngelak, ngelak tu dia tahu pada kad dia tu. Kalau walimatul urus ataupun kenduri kahwin, kira tu kira ada ngelak lah, apa panggil, ada ngelak. Ngelak ni tetamu yang pergi tu, dia pergi makan tu, dia bagi duit. Dia bagi duit kepada tuan rumah. Hak je buat. Kalau dalam kad tu yang tulis kesyukuran, mana dia tidak ambil duit. Maklum itu uruf sehingga orang kalau baca kad tu tahu dah, ni kesyukuran, mana pergi saja, kita pergi makan saja, pergi ramai-ramai apa tak apa. Kalau kesyukuran dia bawa lah anak dia,
3 orang bini dia pergi, tak kisah. Tapi kalau kenduri kahwin ataupun walimatul urus, dia jemput seorang-seorang, kena pergi seorang, kalau tidak ganggu jadi masalah tuan rumah. Jadi semua faham apa ni orang panggil adat lah tu. Adat apa boleh kok, boleh harus, sebab pada dasar dia tolong menolong. Asalnya asal silahnya tolong menolong. Zaman itu hak kapung dulu, zaman itu dia nak bewah, dia nak buat apa di kenduri, dia ada lembu. Ni wak mari nyong, ni wak mari goni, ni wak mari goni tulu-tulu. Apakah wak gula? Jadilah gula. Bila keluarga dia bewah pula, dia ni tolong pula, kenapa dia boleh beri? Gitulah. Ni beri goni. Selesai gitu. Zaman kemudian tidak gitu. Duit. Kalau bagi duit itu sebenarnya untuk menampung lah. Kalau tidak mungkin dia jadi susah. Semuanya nak meraih. Nak menikah ni, nak meraih. Kalau buat jamu bubur kacang, ataupun jamu air teh sekut tawar, tak padas kalau pun lagu tu dah. Jadi nak lebih. Bila nak lebih tu perlu kepada belanja. Jadi setengah-setengah tu jadi inilah orang panggil kesepakatan. Atau muafakat masyarakat, dia nak tolong-menolong. Pada dasarnya begitu. Jadi kalau selagi dasarnya tolong-menolong, itu boleh lagi. Tapi kalau dasarnya sudah nak meniaga, lagu lain nak cari piti lebih, itu lain lah tu. Itu lain lah. Siapa jadi menyusah, jadi masa muka kepada itu, tak boleh. Sebab itu adat ni pun kena beringat juga, jangan terlajak-terlajak, takut jadi nyusah kemudian hari. Ada kalanya benda tu pada dasarnya boleh, tidak salah. Tapi kalau dalam hak yang tertentu, kalau salah kelebih, hak tu jadi tak tahan. Biasanya adat ni dia jadi terlajak. Bila terlajak tu, situ jadi timbul hak tak molek lah. Walaupun asalnya molek, apatah lagi kalau hak tak molek jadi asal lagi. Kalau hak molek pun kadang-kadang bila tak faham maksud, bila tak tahu tujuan adat itu diadakan dan tidak lupa kepada maksud asal tolong menolong tu dalam masyarakat, dia jadi lagu lain. Kalau nak kira tu tak apa. Ini semua uruf berlaku. Tengok kak tu tahu dah. Tahu mana? Uruf. Cuma kalau orang luar tak tahu dah, dia tak faham tu kepada dia. Kesyukuran dengan kenduri kahwin tak faham tu kak tu. Tapi dalam masyarakat kalau Kelantan lah, faham selalu. Jadi cara pergi tu pun dia beringat. Kalau kata kenduri kahwin, dia pergi ajak seorang-seorang, ajak suami isteri tu, jangan dibawa lain. Sebab dia bila betul-betul tu, kira kepala. Macam sekarang ni pakai catering gapo ni kan, lagi lah sebab kira kepala. Jadi buat pergi tak tu kalau gitu, nyanyi ketua. Kalau buat biasa memang kesyukuran tu tak apa, memang je sugi secara umum pergi. Ramai pun tak apa, memang nak suka-suka, tak apa kan lagu tu. Dan semua ni dipaham berdasarkan uruf, dan Islam terima uruf, sehingga ada kaedah fiqh, al-adatu muhakkamah. Adat diterima pakai dalam Islam. Mana kalau selagi tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama. Kalau selagi tak lari daripada agama, seperti kita sebut tadi, itu tak lari itu. Cuma bila dia lari kira-kira akan berhenti, balik semula ke pangkat jalan. Gitulah caranya. Jadi dalam hadis ni ada banyak kaedah. Kaedah darurat. Bagi Imam Ahmad tidak darurat pun boleh. Imam Ishaq tidak darurat. Bukan kelaparan sangat, tapi nampak mewah molek wa motel. Ambil sejulah. Kalau tuan dia tahu, dia tak kisah. Sekiranya begitu, maklum. Dalam masyarakat tu tak kisah. Dalam masyarakat Arab, dia makanan utama dia, hidup dia dengan susu. Daripada susu tu berapa jenis makanan dia buat, kita tak biasa ni, kita tak tahulah. Tapi kalau dalam masyarakat yang hidup dengan susu tu sendiri, susu masak pula, mentega pula,
kepala susu pula, minyak sapinya, macam-macam lah nama dia tu. Ya, kalau kita sebut pun tak ada bahasa kita, sebab bahasa kita dia tidak hidup dengan susu. Orang kita tidak hidup dengan susu. Setengah-setengah bangsa tu dia hidup dengan susu. Jadi susu itulah segala-gala. Dia makan susu pun kenyang dah. Kita makan susu tak kenyang, minum susu. Lapik-lapik boleh lah, main-main kita kata. Tak sudah dengan nasi juga kita kata. Tak, pokok tu tak. Dia susu padat. Susu padat. Jadi nampak begitu rekah minum, segar, sehat, gagah, semua tu lah. Makan buah-buah gitu je. Jadi boleh ambil susu tu. Sebab kau tepi jalan tu banyak binatang-binatang, tak tahu tuan dia mana. Dah ambil seekor kambing ataupun biri dan sebagainya, perah susu, minum. Imam Ahmad kata tidak darurat pun tak apa. Tidak darurat pun tak apa. Bagi orang yang kata darurat, dalam keadaan darurat sahaja. Darurat ni sekadar hak cukup, cukup untuk kenyang sekali. Sudah. Jalan pula, pergi pula. Ni ada lah tu rezeki hak depan. Setengah tu je darurat ni. Sebab kita kata darurat ni, babi hak haram tu boleh makan. Kalau darurat, babi hak haram, tentu dah haram, sebut dalam Quran, boleh makan lagi. Hatulah yang disebutkan dalam Quran, illa matturirtum ilaih, kecuali hak kamu terpaksa, darurat. Hak mana-mana tak boleh tu dalam keadaan tidak darurat. Kalau darurat, darurat lagu mana? Itu babi, tak ada lagu lain, adanya pohon kita, pohon kita. Lepas tu nak apa? Pisah dia, nak iri pohon kau, nak iri babi. Iri pohon kita nak makan. Mana berat. Ingat hak babi lagi dalam keadaan tu. Diri kita jadi binasa. Diri kita jadi binasa. Ni mana benda ni lah tak berlaku tu kita serah jauh. Sampai sekarang ni runtuhan bangunan, orang hidup sampai berapa lama dalam tu, bawah runtuhan. Tuhan nak beri panjang umur, tak mati. Ya, jadi tak mati tu adalah sebabnya ada lubang angin kau sikit. Ada binatang-binatang dalam tu boleh makan. Ikutlah tikus kau gam dia kau. Pak mampu dalam tu juga yang dah belakang lah. Itulah yang dikatakan darurat. Darurat pakai sekat mana? Sekat bawah kenyang, sudah. Bola pakai sekat tu je. Lepas tu bila perlu telajak pula, pakai pula sekat tu. Tak boleh makan banyak-banyak. Atau boleh makan banyak-banyak, sekadar perlu benar. Melepaskan darurat, bukan hajat. Kalau hajat ni dia lebih ringan lagi daripada darurat. Mengikut Imam Ahmad dan Imam Ishaq, hajat ada keperluan, sudah boleh. Tidak nanti sampai ke peringkat darurat. Tidak nanti ke sampai ke peringkat darurat. Ada hajat pun boleh dah. Dan Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi ada sebut setengah-setengah ulama pakai begitu. Dan itulah kata dia pendapat Ahmad dan Ishaq. Ahmad dan Ishaq. Tapi kalau tuan dia ada, kena minta izin lah. Kalau dia izin, buka susu dan minum lah. Kalau tak ada, jangan gaduh lagi. Ini cara cermat lah. Cermat. Tanya, tak ada tuan ke ni? Kambing ni mana tuan? Tak ada tuan ke ni? Kambing ni? Misalnya kita derah suara kita. Kalau tak ada juga, Nabi kata perahlah susu, perah susu dan minum. Tapi dia tak boleh bawa, tak boleh pergi. Di sini lebih menunjukkan darurat. Dalam keadaan darurat lebih menyokong, lebih kuatlah merupakan dalil kepada orang yang mengatakan darurat itu. Jadi dalam perang lagilah banyak keperluan benda-benda macam ni. Lagilah banyak. Masuk dalam hutan,
Adakah kita nak fikir hutan ni tanah dia ni dah. Nak makan ubi dia ni, nak cabut ubi kayu ni, hak siapa dia tanam? Oh, tak ada masa dah nak tanyanya. Pakai ambil makan. Gitu je lah. Kalau dalam perang apa, tak ada dah nak tanya perang dia apa, bukan tempat dia dah. Kalau kita kata negeri kita, kerajaan kita lah, orang lagi lah tak apa. Tidak ada milik orang perseorangnya. Kalau hak kerajaan dalam hutan tu, hutan yang tebal, orang lagi lah boleh. Lagi yang boleh. Tidak perlu tanya sesiapa dah. Ini nak ceritanya apa dia keperluan seseorang itu bila dia dalam perjalanan. Dia mungkin terdesak untuk menggunakannya. Perjalanan biasa pun boleh. Kalau perang, lebih-lebih lagi lah boleh. Itu maksud Imam Abu Daud buat tajuk ni. Padahal kita tengok tak ada nampak macam perang tu. Dia nak ayatnya perjalanan lah Ibn Sabil tu. Jadi Ibn Sabil ni tidak semesti orang awam hak biasa ni. Askar pun Ibn Sabil juga. Sebab dia dalam perjalanan tu. Kan dia boleh apa nama ni, qasar, boleh jamuk juga semaya. Serupa dengan orang musafir hak biasa. Jadi dia lebih perlu lagi. Seterusnya riwayat daripada Abbad bin Shurahbil. Dia kata pernah saya kelaparan. Kelaparan. Sanatun maknanya tahun. Sanatun juga bermakna kemarau. Sanatun juga bermakna kelaparan. Kelaparan. Jadi asabani sanatun tu maksudnya saya pernah mengalami lapar. Saya pun masuk dalam salah satu kebun di Madinah. Saya pun luruk satu tangkai. Satu tangkai luruk. Luruk ni gini. Dia jadi luruk. Luruk. Satu tangkai. Ikutlah gapo-gapo pun. Buah kau misalnya. Buah tu kalau kita luruk kan dia jatuh. Jatuh. Luruk. Saya pemakan dan bawa dalam kain saya, kendung dalam kain saya, bubuh dalam kain saya. Tiba-tiba mari tuan dia pun pukul saya. Dia pun ambil kain saya. Kain itu bukan maksud kain hok pakai ni dah, hok pakai bahagian bawah ni dah. Dia orang Arab sampai itu, dia pakai alik atas ni selimut. Itu pakaian biasa dia. Pakaian biasa dia selimut. Alik bawah tu hak susah lah. Alik bawah tu pakai kain lah, pakai kain biasa lah. Kalau hak senang tu dia pakai baju juga, dia pakai selimut. Sebab apa? Sejuk. Kita tak biasa duduk negeri sejuk ni, ialah kita tak tahulah keadaan tu. Anda bukan biasa duduk negeri sejuk, anda tahu. Tempat-tempat negeri sejuk ni setengah-setengah tempat tu selimut tu dia jadi fashion. Kita boleh tengok macam-macam lah kain selimut orang pakai musim sejuk. Kita kata apa ya selimut demon ni, tak pasal dia. Pasal dia. Memang musim sejuk dia pakai kain selimut. Jadi selimut tu jadi fashion pakaian. Itu hak model lah, hak model lah. Zaman itu pakai selimut. Pergi mana-mana pun pakai selimut. Sebab tu kalau kita tengok cerita-cerita zaman itu kan, dia pakai selimut gitu ya, lilit-lilit gitu ya. Itu yang lah sampai Nabi pun gitu juga. Kok sampai dulu lagi sama Yunan, sama Greece pun gitu juga pakaiannya. Memang gitu. Jadi tarik tu ambil kain. Sebab kain tu walaupun orang pakai dah pun dia berharga. Kepada kita duduk dalam senang ni, nak dia kain orang pakai dah kita kata tak sih. Tapi kepada orang susah orang pakai pun ada gas macam. Ada gas macam nak macam waktu pun menyuruh bukan main dah ada waktu tu. Begitu keadaannya dia ambil. Jadi kawan ni pergilah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbad bin Shurahbil. Pergi jumpa, royaklah. Nabi panggil lah. Nabi pun kata ma'allamta idza kana jahilan. Dalam setengah-setengah riwayat tempat idza dia boleh kedua. Boleh kedua. Wala at'amta idza kana atau id kana ja'ian. Waqala bukan waqala au
qala, itu syak perawi, au qala saghiban. Ja'ian dengan saghiban itu sama maknanya. Jadi Nabi SAW kata, itulah kalau jahil dia ajar, kalau lapar tiap boleh makan, agak sibuk jadi lagu ni lah. Gitu cara dia marah dah. Cuba kalau ajar molek, kalau pandang, dia tidak akan ambil tak tu kala hak orang. Cuba kalau lapar kita boleh makan molek, tak ada lah timbul lagu ni. Ini dah. Itulah Nabi marah lah. Mana tak ajar, ma'allamta, ma nafiyah. Mu tak ajar ketika dia jahil, tak boleh makan ketika dia lapar. Lepas tu kalau berlaku kecurian, kamu sibuk pula. Kalau berlaku macam ni kamu sibuk pula. Dah orang lapar, jadi lagu ni lah. Dah jahil, jadi lagu ni lah. Cuba ajar molek orang, dia tidak akan berlaku begitu. Nabi SAW pun suruh dia, faradda alayya thawbi, dia pun mengembalikan kepada saya kain saya. Dia ambil, Nabi suruh kelik lah. Buat apa ambil kain orang? Bui kelik lah. Wa a'tani wasqan au nisfa wasqin min ta'am, dan dia memberikan kepada saya satu wasak atau setengah wasak makanan. Jadi dia memberikan itu. Zahir sini nampaknya macam orang tu tuan tuan kebun tu hak jebui begitu, tetapi hak betulnya tidak. Di sini dalam riwayat Abu Daud ini, cara susunan ayat dia tu mengelirukan sedikit. Cuba kita tengok dalam syarah tu, muka surat 129. Zahiru siyaqi Abi Dawud yaqtadi an yakuna dhamirul fa'il fi a'tani ya'ud ila sahib al-ha'it, walakin fi riwayat an-Nasa'i wa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasqin aw nisfi wasqin, wa fi riwayat Ibn al-Athir fi usd al-ghaba wa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasqin min ta'am aw nisfi wasqin, fahuwa sarihun anna al-amira biwasqin aw nisfi wasqin huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi zahir siap ni cara Abu Daud kemukakan riwayat dia ni, zahirnya menampakkan macam tuan kebun tu hak buinya. Rasulullah suruh bui, suruh dia bui kepada saya. Mana bui itu lagu mana? Sebagai bertimbang rasa ke, sebagai hukuman ke, denda ke, boleh jadi berlaku. Tetapi berdasarkan riwayat Nasa'i dan Usdul Ghabah tidak begitu. A'tani itu fa'il dia, Nabi SAW, bukan sahibul ha'id, tuan kebun. Faradda alayya thawbi, radda itu fa'il dia, tuan kebun tu, sebab dia je ambil kain. Dia Nabi suruh bui kelik, dia bui kelik lah. Wa a'tani, bui satu wasak tu bukan tuan. Bapa yang suruh tuan kebun tu bui banyak gitu semuanya pula. Dah satu wasak tu 60 kata. Denda dah banyak gitu semua. Tidak benda siapa. Jadi Nabi SAW bila tahu bahawa ni susah ni, dia pun bui lah. Mana pihak kerajaan lah, pihak pemerintah lah yang bui kepada hak susah tadi sebanyak tu. Bukan tuan kebun. Itu tersebut di dalam riwayat Nasa'i. Mana siap ataupun cara sebut dalam riwayat Nasa'i itu lebih terang, lebih jelas. Iaitu Nabi SAW hak bui itu, bukan tuan kebun tu. Walau bagaimanapun ada kemungkinan Nabi SAW suruh tuan kebun tu bui untuk bertabarruk, untuk buat kebajikan lah, pasal kira dia ni telah bersalah jugalah ke mana-mana pun. Sebab dia bersikap kasar begitu dengan orang yang susah. Dengan orang yang susah Nabi tak kenal. Nabi tak kenal. Jadi macam telah bersalah jugalah, untuk menghapuskan dosa dia tu. Itu lagu tu cara Nabi SAW suruhnya. Tapi hak
berdasarkan riwayat Nasa'i, hak tu lebih kemah, hak tu lebih molek, iaitu Nabi SAW ambil daripada Baitul Mal. Perbendaharaan negara, ambil bui. Mungkin dia tak tahu. Kadang-kadang orang ni kita tak tahu pemimpin negara mana lah nak tahu. Yang ada orang sesak sampai gitu mo, sampai curi tu ke sesak ke lapar, mana nak tahu. Dan Nabi SAW tak ada hukum pun orang hak lagu ni. Kalau nak kira curi jugalah, macam curi dah lah, tapi dah muka lapar kan. Masa tu pun masa orang susah. Nabi SAW tak ada hukum, tak ada kata sini kerak tangan atau apa. Ini menunjukkan bahawa bukan semua jenis curi tu kerak tangan selalu. Dapat kau ambil sikit tu je, takkan kerak tangan. Inilah salah satu dalilnya bahawa tidak semua curi betul, curi dalam semua keadaan tu kerak tangan. Tidak. Cumanya hak sebut dalam Quran tu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, itu kemuncaknya apabila cukup syarat dia, cukup nisabnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Bukan hak sikit lagu ni pun nak kerak tangan juga, tidak lagi tu. Riwayat asal lagi seperti tu juga daripada Abbad bin Syurahbil. Cuma di sini dia kata, dia sebut Abbad bin Syurahbil ni tak ada orang lain, puak-puak dia juga, suku sakat dia. Cuma riwayat ni serupa dengan riwayat tadi dari segi makna dia, bukan dari segi lafaz dia. Dari segi lafaz dia tidak sama. Lepas tu bab orang yang kata boleh makan hak jatuh, buah hak gugur, hak tu boleh makan. Siapa dia hak kata begini? Kalau kita tengok hadis bawah tu Nabi lah. Jadi setengah-setengah ulama kata hak tadi kan, hak kata boleh makan, boleh ambil buah pokok orang tanpa izin dia, boleh ambil susu daripada binatang ternak ke orang lain tanpa izin dia, dimansuhkan dengan hadis ni. Orang kata mansuh tu mana nasikh dia, yang memansuhkan hadis tu hak ni. Hak ni. Dan hak lagi, hak selepas ni, babun fi man qala la yahlubu. Dua ni riwayat daripada Ibni Abi Hakam Al-Ghifari. Tak apa, kita ambil data lagi. Rafi' bin Amr Al-Ghifari kata, saya budak-budak dulu duduk Kedah. Orang kita panggil Kelantan panggil Kedah. Kedah ni rekung kayu kau gapo dia kau batu kau, biar kena buah tu biar luruh. Itu Kedah. Kedah pokok kurma, buah kurma duduk atas pokok tu kepunyaan orang-orang Ansar. Patutnya igak kau orang, pegang kau orang, awak pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni budak ni buat kerja lagu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, wahai budak, bapa duduk pekung buah kurma orangnya? Pekung, kita kata boleh juga pekung. Baling Kedah buah kurma orangnya. Dia kata, saya makan, bukan Kedah saja, bukan budak-budak kan, budak-budak saya Kedah tu kalau jatuh saya ambil makan lah. Bukan Kedah saja awak jenis, tidak, saya makan. Nabi SAW kata, tak boleh Kedah, la tarmi, dengan ada ya begitu, seperti dalam hak kita di kitab kita. Kalau dengan ada ya tu maknanya la itu la nafi, bukan la nahi. Dalam setengah-setengah riwayatnya la tarmi, tak ada iya, mi saja. Bermakna la tu la nahi. La nahi mudhari' yang dimasuki oleh la nahi itu majzum, dijazamkan. Alamat jazamnya ialah buang haraf illa. Itu mengikut kaedahnya. Begitulah. Jadi dua-duanya boleh, tak apa. Cumanya kalau ada ya tu kita kena terjemah tak boleh pekong buah kurma orang, tak boleh. Kalau kita kata la tarmi, tak ada ya tu, jangan pekong, jangan Kedah. Tu ya beza dia. Jangan Kedah buah kurma orang, makan hak mana jatuh. Hak mana jatuh tak apa, ambil makan.
Hak jatuh bawah tu ambil pakai waktu. Lepas tu bila-bila Nabi kata begitu pun, dia menunjukkan kasih sayangnya, kemesraannya dengan budak-budak. Dia tidak kata liar mata, kacik gigi, tidak kata gitu ataupun bahas itu budak. Dia tanya. Itu cara Nabi SAW. Budi pekerti Nabi SAW nya lagu tu. Jadi tanya apa? Raya. Jangan gitu. Sambil-sambil sapu kepala, gosok kepala. Gosok kepala. Bahkan dia doa pula ke budak tu. Allahumma ashbi' batnahu. Ya Allah, kenyangkanlah perut dia. Kenyangkanlah perut dia. Itu dia doa. Jadi tidaklah kata budak tu jadi jiwa, tak ada. Tak ada jadi jiwa lah. Tak ada jadi ketakutan. Tak ada begitu. Dia dalam bentuk halus begitu Nabi SAW tegur. Jadi tak boleh lah. Tapi kalau makan hak jatuh boleh. Begitu juga orang lain. Kalau ni jangan lupa, jangan hilang puca kata. Jangan hilang puca. Bila kita baca kitab lama ni tak boleh hilang puca. Ni dapat baca cerita biasa, ni di bawah bab perang. Bila begitu, kalau dalam perang lagu tu boleh. Hak mana-mana dulu tu ambil. Boleh ambil. Sebab tu dia tak terutama je dalam hutan jauh. Tu dia tak tahu mana. Buruk gitu je. Tak kena raya je buruk gitu. Jadi kita ambil makan sekadar waktu. Sekadar waktu tu boleh. Boleh. Tapi kalau wadiria kebun memang orang jaga wadiria, kita kata tempat kita ni, jangan ambil lagu tu dalam kebun khusus tu. Dia ada ni sampai masa dia pergi tengok. Gitu. Ni maksud dalam hutan, dalam mana-mana jauh, tempat yang jauh tu. Kira-kiranya tempat tu dia tak pergi, tak cara lu gitu, buruk gitu je. Jadi baja tanah gitu je. Hak lagu tu memang boleh. Jadi tentera-tentera ni kan dia pergi dalam hutan jauh-jauh, tempat yang jauh-jauh, kebun ataupun milik seseorang yang dia tak cara. Dia nak pergi pun payah, tak pandai nak pergi. Nak pergi ambil dapat kau sopek apa dia ni, buah motan di hulu tu. Pada beli kedai Kota Baru ni. Walau mentah kalau kita ada kebun nak pergi tu. Apa ni, lekok masuk dalam hutan tu dah. Kereta biasa pemampu tak boleh naik atas tu. Nak pergi ambil mentah kau kebun kita di atas tu. Biasanya tak cara dah dalam keadaan lagu. Pak askar ni tentera duduk mana? Tempat lagu tu. Tempat lagu tu. Jadi tempat lagu tu hak luruh tu, setor kau gapo kau ambil makan. Tak apa. Begitu. Ni panduan untuk tentera khususnya. Untuk tentera. Kalau orang biasa pun boleh, dalam keadaan perlu, tentera lebih-lebih lagi lah boleh. Lepas tu riwayat bab tentang orang yang kata tak boleh perah. Tak boleh perah susu. Hak tadi kata boleh, hak ni tak boleh. Jadi bila ada dua ni kan, dia jadi seimbang lah. Jadi seimbang. Itu cara Nabi SAW. Sekali dia kata boleh, sekali dia kata tak boleh. Jadi kita kena mikir hak boleh tu lagu mana. Mesti mungkin ada lah tu keadaan-keadaannya yang dia kata boleh. Hak tak boleh tu pula lagu mana. Dia ada perincian. Jadi kita pun boleh beza. Tidak kata boleh belakang ikut surah, tidak. Atau tak boleh belakang, jadi kesusah pula lagu tu. Jadi bila dia buat berbeza tu, kita boleh fikir hak mana hak benar sabar boleh, hak mana benar sabar tak boleh. Jadi Nabi SAW kata jangan sekali-kali seseorang itu perah susu binatang ternakan orang lain tanpa izinnya. Jangan. Sebab apa dia kata lepas gitu pun kambing dia pergi dalam hutan tu, lepas tu dia pergi ambil pula, ambil tu dia balik tu dia nak perah lah susu. Kalau dia perah kat orang dah hak kelik tu hak tak ada belakang. Bahawa ambil tu bukan seorang dua, ramai sajalah dia nyaya lah pula. Jadi jatuh ke nyaya pula lagu tu. Jadi Nabi SAW buat perbandingan gini. Kalau demo suka lagu mana? Suka kah?
Kalau orang naik atas loting kita simpan atas loting pedang, bukan simpan bawah atas loting. Lepas tu dalam peti pula simpan barang. Orang pergi ambil, pecah ambil waktu bit. Serah lah ke mana? Kalau kita serah tak suka kan, kita serah nak marah, kita tidak rela, begitu juga orang lain. Pas peti kepada Tuhan punya binatang-binatang ternakan ni, peti dia anggap dia, labu susu dia tu lah, duduk situ lah peti dia je. Orang zaman dulu, zaman lan dia peti sejuk, boleh dalam peti sejuk tu kita kata. Zaman dulu itulah tempat simpanan dia nya susu. Duduk situ, jangan pergi duk perah tak tu kali. Jadi kita pun dengan ada hadis ni kena beringatlah sikit. Jadi orang Nabi kata boleh tu dalam keadaan lagu mana, mestilah ada keadaan-keadaan tertentu. Sebab dia ada juga larang. Dia ada juga larang. Bukan kata bui ikut. Tidak lagu tu. Kecuali dengan izinnya. Begitu juga dalam perang. Seseorang dalam misi peperangan dia keluar dengan kumpulan dia pergi perang, jika perlu sangat boleh ambil pun sekadar tadilah, sekadar yang memenuhi keperluan asas dia. Lebih daripada tu jangan. Sekadar tu je. Kemudian babun fit ta'ah, ini bab tentang patuh dan taat kepada pemimpin. Ini tak ada, kita sekat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.